Want to see enantiomers, refer to your notes from slide 69. Bermula daripada slide 69, kita tengok. Sebab sana ada teori banyak, saya akan terangkan. Okay. Dia enantiomer ni, kalau nak senang cerita, dia mirror image lah. Biasanya, kalau cikgu kimia biasa merujuk enantiomer sebagai image cermin, mirror image. Okay, we look at the definition at slide 70. Slide 70. Enantiomers are stereoisomers which are non-superimposable with the mirror image molecule due to existence of chirality center. So, ada banyak term di sini. Pertama, non-superimposable. Tidak boleh ditindihkan. Macam kita punya tangan kiri dengan tangan kanan, kita cuba tindihkan, satu atas satu, dan kita tak boleh tindihkan mereka dengan secara tepat. Itu dikenali sebagai non-superimposable lah. Tapi kena ingat, tangan kiri kita adalah image of tangan kanan. Kalau kita letak tangan kanan, kita tunjukkan tangan kanan di cermin, di hadapan cermin, kita akan nampak seolah-olah macam tangan kiri kita. Betul tak? Image yang kita nampak kat cermin itu adalah tangan kiri kita. Okay? So, itu dikenali sebagai image cermin lah. Dan kedua-dua image ini tidak boleh ditindihkan. Cannot be superimposed lah. So, non-superimposable. Kemudian, dia kena ada chirality center. Okay, ini term. Ini term sangat popular dalam organic chemistry. Chirality center. Chiral. Okay? Chiral atau chirality center. Ini very simple. Dia punya definition very simple. Satu karbon dikelilingi oleh 4 kumpulan berbeza. Tengok kita ada X, Y, Z, W. 4 kumpulan yang berbeza. Maka karbon ini dikenali sebagai chiral carbon. Chiral carbon. Dia mesti ada 4 kumpulan yang berbeza keliling dia. Kita tahu karbon boleh buat maksimum 4 bonding. Betul kan? 4 single covalent bond. Okay? 4 single covalent bond maksudnya dia karbon sp3. sp3. So, karbon sp3 ni mesti mempunyai 4 kumpulan yang berbeza. P, Q, R, S. Contoh macam tu lah. Maka ini dikenali sebagai chiral carbon. Chiral carbon diwakili dengan simbol hesteric. Jelas tak, guys? Nanti kita practice lah. Cari chiral carbon. Okey ke? Okay, not okay? Fine, not fine? Okay, saya bagi contoh lah. Mungkin contoh anda faham lah. Example, Okay. Katakan ada carbon, kemudian sini hidrogen, kemudian sini CH3, sini CH2OH, sini COOH. Perhatikan. Kita ada berapa carbon di sini, Kita perhatikan kita ada berapa carbon. Tengok betul-betul, Kita ada 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon. Setuju? Okay, kita expand. Jangan terus pergi buat, expand structure tu. Baru nampak. Carbon 1, 2, 3, 4. Sini bawah ni. 1, 2, OH. Sini C double bond O, OH. Now kita cari. Anda jawab soalan saya. Kita tengok karbon yang pertama. Adakah karbon yang pertama ni dikelilingi oleh 4 kumpulan yang berbeza? 1, 2, 3, 4. Ya atau tidak? Guys, adakah karbon ini dikelilingi oleh 4 kumpulan yang berbeza?
Tak. Maka ini bukan chiral carbon. Kita pangkal, sikit pangkal lah pangkal yang kecil tu. Okay, kita masuk carbon ini pula, yang bawah ni. Cuba tengok bawah ni. Adakah dia mempunyai 4 kumpulan yang berbeza? Tak. Dia hanya ada 2 yang berbeza. Lagi 2 sama. Maka ini pun tak boleh jadi chiral. Ini saya terus kata jangan consider. Tahu tak kenapa saya kata jangan consider? Siapa tahu kenapa saya kata jangan terus consider? Ada idea kenapa saya kata jangan consider? No. Carbon ini ada double bond. Bila ada double bond, dia bukan sp3, dia sp2. sp2 Kita hanya consider sp3 sahaja. So bila sp2, kita tak consider untuk chiral carbon. Jelas? Jelas? Jelas. Okey, sekarang bagus. Kita tengok Tinggal carbon di tengah-tengah ni. Okey, saya circlekan Ini kumpulan pertama yang berbeza. Hidrogen di atas, kumpulan kedua berbeza. COOH, kumpulan ketiga berbeza. CH2OH, kumpulan keempat berbeza. Nampak ke 4 kumpulan yang berbeza? Itu kita letak asterik dan kita letak di bawah ini carbon asterik adalah chiral carbon. Dapat ke chiral carbon macam mana saya cari? Boleh? Boleh. Very good. Okay, sekarang kita dah cari, kita dapat molekul. Soalan bagi molekul. So, step pertama kita cari. Bila dia dah bagi molekul, step pertama saya cari chiral carbon. Pergi slide yang kedua, next slide. Step yang kedua kita kena draw a pair of enantiomers. Ini special about enantiomer. Enantiomers ini biasanya kita kena lukis dalam pasangan. Sebab dia adalah mirror image. So, bila enantiomers ini dia minta lukis, biasanya soalan akan minta a pair of enantiomers. Dia mesti lukis dalam bentuk image cermin. Okay, katakan saya letak satu cermin di sini. Okay. So, kita lukis satu pasangan di sini, satu lagi pasangan di sinilah. Okay. Pair of enantiomers. Alright. Kita kena lukis enantiomers ni mesti dilukis dalam 3D. Okay. Mesti dilukis dalam 3D diagram. So, dia ada format dia. Saya bagi tahu format dia. Very, very direct format. So, mula-mula letak chiral carbon. Satu letak macam ini. Satu letak macam ini. Dia punya plane saya rasa saya letak print dia kat sini lah. Okay. Satu daripada besar semakin kecil. Okay. Atau terbalikan. So, sorry. Macam ni lah. Kecil ke besar lah. Dia susah sikit macam tu lah. Boleh lah Saya tak berapa pandai ni lukis tapi dia dash lah, dash. Kita panggil dash macam ni. Tak cantik juga Kejap. Tak pandai lukis ni lah masalah dia Lagi dekat Jamboard saya lagi tak pandai lukis.
C. Sama pula. Macam ni. Okay. Kemudian sini ada satu triangle. Kemudian sini ada satu dash. Okay, ini saya lukis triangle dulu lah, senang. Sekejap Ini macam ni. Okay, ini saya jadikan triangle Triangle ni kita gelapkan. Kita kena gelapkan Kemudian yang ini macam ni. Dia kena sengit sikit. Macam ni. So okay. Right, like this Lebih kurang lah. Okay. Sebelah sini dia punya image cermin. So C atas, yang ni, ini, sorry. Kejap macam ni. Okay. So ini akan jadi triangle kita. So sini, ini macam ni. Dia kena image cermin okay, image cermin. Okay, kemudian yang ini dotted line lah. Okay, right. Boleh guys, sorry saya tak berapa pandai lukis lah. Mungkin dalam buku tu lebih jelas kot lukisan. Nampak tak dalam buku tu ada lukisan dia? Nampak ke? Saya nak bagi tips, dia kena lukis dalam tetrahedral. Macam ni, tetrahedral. Okay, dia kena tetrahedral. Okay, I repeat again, dia mesti kena lukis dalam bentuk tetrahedral. 1, 2, 3, 4. Ini biasanya yang triangle lah. Yang ini yang dotted tu lah. Okay, macam tu lah. Alright. So, jangan lupa bila kita pantulkan dia, sini adalah cermin kita. So, yang ini asalnya dia macam ini. Sekarang dia macam inilah. Okay. Kemudian yang dotted line kat sini, dia sekarang dotted line kat sini. Okay guys, yang inilah saya rasa sampai sekarang tak jadi-jadi kurang tepat lah. Yang lain semua okay. Cuba saya try last kali. Sekali lagi try, last one. Kalau tak ada apa juga memang saya fail lah lukisan Okay lah, boleh lah. Boleh lah, lebih kurang. Okay. So, kita letak 4 kumpulan tadi. Okay, kumpulan pertama, kita ada sini. Saya guna pen warna merah CH3, bila kita pantul, dia jadi CH3. Okay. Kumpulan yang pertama lah. Kumpulan yang kedua, di bawah itu adalah CH2OH. So, sini CH2OH. Sini CH2OH. Boleh lah. Okay. Ini terbalik, sorry. Ini kita terbalikkan. Atau ini kita kekalkan CH2OH. Ini kita terbalikkan. Okay. So, OH. Sekejap.
Ini jangan letak kat sini lah. OH ni susah lah. Kita letak OH ke atas. CH2OH. CH2OH. Boleh. Kita letak ke atas je lah. Susah Kita letak H kat sini. Senang. Okay. So, kita pilih yang senang lah. COOH. Last one is COOH. So, sini kita letak COOH. Sini kita letak CO. Merah juga, sorry. Saya letak warna lain lah, hitam lah. COOH. Okay. Ini asterisk sign. Sini asterisk sign. Sini pun asterisk sign. Ini dikenali sebagai pair of enantiomers. Kita dah ambil banyak masa. Boleh tanya sekarang. Ada yang tak faham ke, boleh tanya. Lukisan lah, saya biasa concern about lukisan dia. Kedudukan dia, sebab ada yang selalu tanya, Sir, kedudukan ni fix ke? Sini memang benda-benda ni ke ataupun boleh tukar kedudukan? Mana-mana tempat dia boleh tukar. Maksud saya adalah macam ini. Saya lukis secara kasar. Katakan saya nak letak sini COOH, boleh? Sini saya nak letak H, boleh? Sini saya nak letak CH3, boleh? Kemudian sini saya letak CH2OH. Boleh juga. Tak ada masalah. Dia kedudukan tak kisah mana you nak letak. Yang penting ada asterisk menunjukkan ini 4 kumpulan berbeza dan ini chiral carbon. Okay guys. Okay, not okay. Let me slide number 15 lah. Kita try one more example. Kita lukis Okay, so molekul dia adalah CH3, CH, NH2, COOH. Okay, ni molekul dia. Okay, so kita lukis. So macam biasa, kita cari chiral carbon lah. 1, 2, 3, 1, 2, OH, sini H, sini NH2, H, H, H. Anda bagi tahu saya. 1, 2, 3. Siapakah chiral carbon? Who is the chiral carbon? Number 1, number 2, number 3. Number 2, very good. Okay. So, number 2 is the chiral carbon. 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup yang berbeza. Maka kita lukislah. Okay. So, saya lukis di sini. Carbon. Okay, ini saya letak dalam triangle dulu. So, ini triangle kita. Kita gelapkan triangle itu. Kemudian sini dotted line tu. Okay, dotted line. Macam itulah. Kemudian ini asterisk So tak kisahlah nak letak mana-mana. Katakan saya letak COOH di sini, NH2 di sini, H di sini dan CH3 di sini. Okay, bila kita pantulkan. Okay, kemudian sini. Ini tak berapa ni Okay, kemudian sini triangle yang kita gelapkan, kemudian sini satu. Okay, so what I will do here is, this one is still COOH, this one CH3.
Kita pantulkan CH3. Sini dia H, sini NH2. Okay. Boleh dapat ke enantiomers? Asterisk is B-label Itu asterisk adalah chiral carbon. Okay guys. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okay, good. So that's all enantiomer. I stopped early a bit